yang sangat membimbangkan. Berlakunya inflasi di Malaysia adalah kerana permasalahan tentang krisis kewangan dalam sistem monetari dunia. Hal seperti ini memberikan banyak kesan negatif kepada pelbagai sektor ekonomi negara dan juga dunia. Bagi negara yang mengamalkan ekonomi pasaran bebas, inflasi merupakan sesuatu situasi atau suatu masalah ekonomi negara yang utama dan tidak lagi janggal. Ketika berlakunya fenomena kenaikan harga tanpa henti secara menyeluruh, itu menandakan inflasi. Inflasi ditakrifkan sebagai peningkatan harga umum yang berterusan dan berlanjutan. Malah, jika harga barangan di sesebuah negara ini menunjukkan peningkatan yang tidak berterusan, maka itu tidak dianggap inflasi. Kerana kenaikan harga barang di Malaysia semenjak penularan COVID-19 amat merasakan rakyat Malaysia kerana ia boleh meningkatkan kos sara hidup seharian. Ia melibatkan kenaikan harga barang basah yang dihadapi sejak kebelakangan ini akan memberi impak yang amat besar kepada masyarakat, terutamanya semasa rakyat tengah berdepan dengan penularan COVID-19 dan mengharapkan pihak kerajaan dapat melakukan sesuatu bagi mengawal kenaikan harga-harga barangan. Kenaikan harga barang di sekitar antara 10 serta melebihi 50% dari harga sebelum ini dan rakyat mengharapkan kenaikan barang-barang ini hanya berlaku sementara sahaja kerana ia akan memberi bebanan kepada kita semua. Situasi kenaikan barang dapat kita lihat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan PKP adalah realiti sebenar menyebabkan kesan yang buruk kepada ekonomi negara, terutamanya di setiap kawasan luar bandar. Kenaikan kos pengangkutan dan logistik seperti kenaikan harga petrol yang terus naik jadikan punca utama kenaikan barang. Peningkatan harga barang menyebabkan kenaikan peratus indeks harga pengguna dari 120.0 tahun lalu meningkat kepada 124.0 pada November 2021. Mengikut kiraan segi IHP, kadar kenaikan mengikut negeri pula, hampir kesemua negeri mencatatkan rekod peningkatan peratus dan terdapat beberapa negeri mencatatkan agak tinggi yang melebihi paras IHP nasional. Fenomena kenaikan barang di negara kita semakin merugikan kita semua. Hal ini terjadi kerana kenaikan harga-harga barang kimia untuk memproses minyak, kenaikan harga minyak sawit, harga gandum, harga racun, harga baja dan harga dedak yang merupakan barang asas untuk penghasilan turut mengalami kenaikan. COVID-19 merupakan salah satu punca yang menyebabkan peningkatan inflasi negara. Hal ini kerana disebabkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau PKP ini menyaksikan segala urusan berkaitan dalam sektor ekonomi terpaksa dihentikan buat sementara waktu. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Indeks Harga Pengguna IHP dalam mengukur kadar inflasi utama negara, mencatat peningkatan sebanyak 3.3% kepada 124.0 pada November 2021 daripada 120.0 setahun yang lalu. Kadar inflasi ini meningkat disebabkan oleh peningkatan permintaan dalam pembukaan semula sektor ekonomi domestik serta global mendorong kepada harga yang lebih tinggi. Selain itu juga, pergerakan perjalanan yang ketat untuk merentasi sempadan akan menimbulkan kesan terhadap bekalan tenaga kerja, seterusnya meningkatkan kos pengeluaran yang lebih tinggi. Sebagai analisis, Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dilaksanakan bagi mengekang penularan wabak COVID-19 sedikit sebanyak memberi kesan yang buruk kepada beberapa faktor ekonomi yang terlibat. Pelaksanaan PKP itu juga dilihat bahawa kesan yang pelbagai dalam industri termasuk perkilangan, pembuatan perkhidmatan perusahaan kecil dan sederhana PKS, peruncit dan penjaga kecil yang berkaitan dalam sektor pelancongan. Tatkala ekonomi beransur reda, selepas beberapa siri tempoh berkurung yang panjang, satu lagi masalah yang muncul mengepung negara kita Malaysia ialah tekanan inflasi. Peranan kerajaan dilihat amat penting dalam menangani tekanan ini. Masalah utama dari isu tekanan inflasi ini adalah peningkatan kos dan kenaikan harga. Kerajaan wajar menangani masalah ekonomi semasa ini melalui campur tangan secara langsung dalam faktor rangkaian bekalan. Jaringan pengedaran haruslah dibaiki. Pemilihan barang import yang lebih murah wajar dilaksanakan tanpa mengetepikan kualitinya untuk mengurangkan pembaziran. Tindakan keras pihak kerajaan mungkin memberi kesan dalam menghapuskan kartel dan monopoli sedia ada. Sebagai cadangan, keseluruhan data rantaian bekalan dimasukkan ke pangkalan data berpusat yang memberi akses kepada pihak berkuasa lain bagi tujuan audit dan keseragaman. Akhirnya, pengguna mampu membeli barangan keperluan di samping tekanan inflasi yang terkawal dapat dilaksanakan. Permintaan agregat yang merupakan suatu hubungan antara jumlah pengeluaran yang diminta dengan tingkat harga, manakala penawaran agregat pula ialah suatu hubungan antara jumlah barang dan perkhidmatan yang ditawarkan dengan tingkat harga. Permintaan agregat dan penawaran agregat perlu dirujuk kepada konsep penawaran dan permintaan itu sendiri. Konsep penawaran dan permintaan itu merupakan konsep makroekonomi yang menjelaskan bahawa jika di dalam pasaran yang cekap, permintaan dan penawaran barang dan perkhidmatan itu seharusnya selari antara satu sama lain. Permintaan agregat dan penawaran agregat merupakan antara komponen yang penting di dalam penentuan tahap kesihatan makroekonomi sebuah negara. Tambahan pula, permintaan agregat dan penawaran agregat
akan berkait rapat dengan pengangguran, inflasi, pendapatan negara, berbelanja negara yang sangat berpengaruh. Permintaan agregat juga dikenali sebagai jumlah perbelanjaan yang mewakili kepada jumlah permintaan. Berlakunya lonjakan kadar inflasi dan juga peningkatan permintaan secara mendadak di Malaysia adalah berpunca apabila ekonomi negara dibuka semula untuk beroperasi seperti biasa, seperti dulu kala, tetapi dengan mematuhi beberapa peraturan agar tidak berlakunya sebarang permasalahan kesihatan. Tambahan pula, permintaan yang melonjak boleh mengakibatkan berlakunya peningkatan kadar inflasi di negara Malaysia di atas faktor ekonomi domestik dan global yang baru sahaja memulakan operasi. Pada masa yang sama, ianya turut mengundang kepada kenaikan harga barang dan perkhidmatan. Permintaan agregat dengan penawaran agregat mempunyai hubungan kolerasi negatif yang sempurna, bermaksud hubungan yang wujud antara dua pemboleh hubah adalah bertentangan sepanjang masa. Hubungan ini dapat menggambarkan dengan lebih jelas lagi apabila berlakunya penawaran barangan dan perkhidmatan dengan harga yang tinggi, permintaan akan berkurangan. Manakala apabila berlakunya penawaran barangan dan perkhidmatan dengan harga yang rendah, permintaan akan meningkat. Perubahan tingkat harga itu bergantung kepada permintaan dan penawaran yang ada ketika itu. Pendekatan strategik yang luar biasa, luar kotak perlu digunakan bagi mengimbangi lonjakan kadar inflasi, termasuk dengan cara menjalinkan kerjasama awam dan swasta, penambahan subsidi bahan api dan menerusi lagi subsidi bahan asas. Kerajaan juga boleh menjalani kerjasama yang baik dan akrab dengan rantaian bekalan, bermula dari pembekal sehingga kepada pengguna. Beberapa strategi boleh diguna pakai, antaranya adalah melaksanakan subsidi kepada pembekal atau pengusaha dengan memberikan potongan cukai yang lebih tinggi dan sebagainya, agar bila berlakunya permintaan yang tinggi seharusnya selari dengan penawaran dan harga yang berpatutan. Selain itu, kerajaan juga boleh membantu pengumpulan data yang lebih berkesan agar kerajaan dapat menilai dan memantau turun naik harga barangan dan perkhidmatan yang ditawarkan ketika permintaan tinggi maupun rendah. Kerajaan juga perlu mengurangkan kebergantungan kepada barangan import, merombak dan menyusun atur semula sistem monetari serta mengukuhkan rantaian bekalan agar tidak berlakunya permintaan agregat yang melebihi penawaran agregat. Menurut Money Compass, kadar pertukaran mata wang di sesebuah negara akan jatuh apabila berlakunya kadar inflasi yang tinggi di negara tersebut. Tetapi jika kadar inflasi rendah, tidak juga menjamin kepada faktor kenaikan kadar pertukaran mata wang di sesebuah negara tersebut. Seterusnya, berlakunya peningkatan di dalam kadar indeks harga pengguna dipengaruhi oleh turun dan naik kadar pertukaran mata wang. Sejak dari tahun 2010 hingga 2018, ringgit Malaysia didapati merundung yang dianggarkan berpunca daripada perang perdagangan. Jika berlakunya ketidakstabilan dan kelemahan ekonomi secara global, Bank Negara Malaysia perlu memainkan peranan penting bagi mengawal kestabilan nilai mata wang ringgit Malaysia. Menurut Dato' A. Kadir Jasir, perutusan nilai mata wang ringgit Malaysia adalah di bawah kadar di tahun 2005. Harga barang utama seperti getah, kelapa sawit dan gas dan petroleum menjadi sumber bergantungan terhadap nilai mata wang ringgit Malaysia. Sejak kebelakangan ini, kadar pertukaran mata wang ringgit Malaysia meningkat bersama-sama harga daging lembu import dari negara India. Ini adalah berpunca daripada peningkatan permintaan oleh negara China dan Indonesia bagi daging lembu import negara India. Tambahan lagi, berlakunya gangguan bekalan musim tengkujuh di negara India adalah selari dengan kenaikan kadar pertukaran mata wang ringgit Malaysia berbanding rupiah India, lalu memberi faktor kenaikan harga barang import dari India. Nilai mata wang ringgit Malaysia juga turut terpengaruh dengan pergerakan harga minyak mentah dunia. Inflasi diibaratkan seperti kebocoran di dalam tempat simpanan wang. Jika tingkat inflasi rendah, kebocorannya lebih kecil. Jika tingkat inflasi tinggi, kebocorannya lebih besar. Semakin banyak kebocoran, maka nilai mata wang akan semakin berkurang. Terdapat banyak faktor kesan, impak dan pengaruh yang menjadi punca kepada pergerakan kadar inflasi itu sendiri. Oleh itu, setiap negara perlu pintar dan pantas dalam pengurusan inflasi. Kerajaan perlu teliti dan cakna terhadap apa juga punca dan elemen yang boleh membawa sesebuah negara tersebut kepada kadar inflasi yang terlalu tinggi. Peranan pihak kerajaan amatlah penting dalam menjaga kestabilan ekonomi sekaligus dapat menjamin keharmonian dan keindahan masyarakat di dalam sesebuah negara itu.